Obses terhadap figura atau karakter-karakter animasi boleh memberikan kepuasan dengan apa yang diminati. Hobi menggilai karakter ini seperti kartun Hello Kitty, filem Star Wars atau animasi-animasi tempatan dapat memberikan perkongsian menarik selain menjana pendapatan. Reality membawakan wanita dan keluarga begitu obses dengan figura ini sehingga mampu menjana pendapatan selain memberi kepuasan. Begitu obses dengan figura-figura animasi, mereka sanggup membelanjakan lebih RM50,000 sejak 7 tahun lalu untuk membeli patung dan barangan yang berkaitan kartun Mickey Mouse. Sebuah bilik khas dibina bagi menempatkan lebih 1,000 koleksi kartun antarabangsa ini. Karakter kartun ni amat sesuai untuk family kami lah. Yang mana kita boleh gunakan Mickey untuk boys and then Minnie sesuai untuk girls. Tak sangka daripada hobi kita dapat menjadi pendapatan dan boleh meningkatkan ekonomi keluarga. Tambahan pula macam bila kita nak cari baju anak-anak pun senang because yang lelaki kita boleh pilih Mickey Mouse, yang perempuan kita boleh pilih Minnie Mouse. So macam agak senanglah untuk kami cari item untuk anak-anak dan untuk kami berdua. Hafrizan Mat Hashim dan Zanariah Mahpot berkongsi minat yang sama mencari dan mengumpul segala bentuk barangan kartun animasi terutama koleksi vintage. Ini ada antara koleksi cap yang kami ada. Sebahagian atas ni adalah bahagian-bahagian yang vintage yang mana kami takkan jual lah. So yang ini macam susah nak dapati dan antara koleksi ada macam yang tepi ni ada 3 design yang sama cuma colour berbeza. Yang bawah ni adalah yang ni limited lah. So harga dia pun kalau boleh melebihi ribuan ringgit lah untuk satu item. Sebab dia sangat dah tak ada dekat pasaran lagi. Antara koleksi kesayangan mereka adalah 50 pasang kasut yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan corak. Mereka sanggup berhabisan ribuan ringgit semata-mata ingin mendapatkan koleksi terhad si tikus jantan ini. Okey, barang yang paling saya sayang macam kasut. Bila kami lelaki suami isteri boleh beli sepasang, masing-masing sepasang, so kami boleh pakai bersama-sama. So item macam tu yang saya sayang lah. Bagi Hafrizan pula, memiliki t-shirt daripada koleksi terhad dari seluruh dunia ini adalah satu kepuasan. Lebih 600 helai t-shirt kartun animasi ini juga rapi di dalam simpanannya. Lebih teruja lagi, mereka turut menempa sepersalinan baju Melayu dan baju kurung bercorak kartun ini untuk sambutan Aidilfitri yang lalu. Jadi bila nampak dia beli dan dia boleh jual barang tu dengan ada keuntungan, so macam why not kita boleh teruskan minat dia. Sambil minat kita boleh berniaga juga. Menceburi dalam bidang membeli dan menjual online, tak kisahlah barang apa, dalam zaman sekarang ni kita perlukan 2 income lah untuk membantu pendapatan keluarga kan. Hobi ini bukan keseronokan semata-mata, malah ia boleh menjadi sebahagian daripada sumber pendapatan sampingan. Ini kerana harga barangan vintage sentiasa meningkat dan mendapat permintaan tinggi. Pemburu tikus jantan! Melihat koleksi milik pasangan sejoli ini, anda mungkin merasakan seolah-olah berada di Galactic Empire. Membesar dengan menyaksikan peperangan galaksi antara kuasa jahat dengan pihak baik telah menarik minat mereka untuk mengumpul koleksi filem serta barangan Star Wars. Sejak sekolah menengah memang start obses dengan Star Wars. Satu sebab jalan cerita, jalan cerita dia sangat best, interesting. Lepas tu bila kita tengok cerita-cerita ni ada benda yang kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita seharian. And then lagi satu juga pasal kostum. Saya sangat suka dengan kostum yang diorang pakai. Contohnya macam kostum Darth Vader, kostum Leia. And also kita pun suka tengok cerita tu sebab dia bersiri. So kita looking forward lah nak tahu apa yang akan terjadi selepas tu. Macam itulah. Minat yang mendalam terhadap figura-figura filem sains fiksyen, Liana turut mengabadikan tema ini pada majlis persandingannya. Perkongsian hobi ini turut diminati oleh pasangannya yang juga seorang yang begitu fanatik mengumpul figura yang sama. Obsesi kami ni sampai bawa kami ke jenjang pelamin. Saya pun macam mula-mula terkejut juga, tapi okeylah, family saya pun okey, diorang nak something yang lain agaknya. So diorang pun agree untuk buat wedding macam tu.
Mereka kini memiliki lebih 2,000 koleksi daripada pelbagai bentuk karakter dan barangan. Setiap daripada koleksi itu membawa makna tersendiri daripada adaptasi filem antarabangsa yang cukup popular ini. Yang ni saya beli tahun 2012. Saya dapat dekat eBay. Yang ni memang rare sebenarnya sebab dia tahun 1999 masa tu keluar filem Star Wars Episode 1 The Phantom Menace. Dan pada masa tu lepas tamat filem tu tayang di Pawagam, patung-patung ni semua dihapuskan. Jadi yang mana yang survive, dia dikira rare. Seperti pengumpul lain, mereka juga menghabiskan masa dan RM1 untuk mendapatkan koleksi yang diinginkan. Namun jika terdapat permintaan daripada pelanggan, Liana akan menjualnya mengikut harga berpatutan. Bukan setakat hobi, malah nama anak mereka diberi sempena watak dalam filem tersebut. Nama anak saya Muhammad Anakin Khalif, baru berumur 5 bulan. Macam mana sebenarnya memang kita orang dua orang suka nama Anakin tu. Tapi saya cakap dengan husband, saya nak nama ada Muhammad sebab nama suami ada nama Muhammad dan arwah bapak saya pun ada nama Muhammad. Dan Anakin tu kita orang dua orang memang suka. So belakang tu macam tak tahu nak ubah nama apa. And finally sebelum saya bersalin, dia decide tu ubah nama Khalif lah. So jadilah Muhammad Anakin Khalif. Kalau tak silap saya, dia punya makna adalah pahlawan yang suka belajar. Sebab Anakin tu bolehlah dikatakan sebagai seorang pahlawan sebenarnya. So harap-haraplah mungkin nanti satu hari nanti Anakin pun jadilah pahlawan macam tu. Cuba janganlah jadi Darth Vader. Menyimpan segala koleksi ini seperti satu kepuasan, namun ia haruslah seimbang agar tidak membebankan. May the Force be with you. Warna merah jambu memenuhi segenap ruang kediaman. Kegilaan wanita berpangkat nenek ini terhadap warna merah jambu dan figura animasi dari negara matahari terbit sememangnya cukup ekstrim. Dia sanggup mengubah suai sebuah rumah pusaka yang usang seperti sebuah istana fantasi. Bila rumah ni diberi kepada saya, diberi kepercayaan untuk dijaga, saya menaik tarafkan rumah ni dari sedikit demi sedikit. Dan disebabkan saya ni minat sangat dengan warna pink dan juga Hello Kitty, jadi saya transform 100% rumah ni ke tema Hello Kitty. Daripada depan, ruang tamu, bilik tidur, dapur sehinggalah saya punya kamar mandi 100% Hello Kitty. Keseluruhan rumah kayu yang terletak di Kampung Kota Lama Kiri Kuala Kangsar Perak ini bagaikan sebuah taman tema yang penuh keceriaan. Bukan sahaja dicat dengan warna merah jambu, malah hiasan dalamannya juga turut menggunakan tema yang sama. Ada yang suka, ada yang tak suka. Bagi saya is okay sebab as long as rumah saya suka apa yang saya suka dan saya nak rumah ni orang macam kata saudara mara, adik-beradik, cucu-cucu semua akan datang berkumpul di rumah ni. Saya nak rumah ni jadi tumpuan untuk saudara mara saya sebab al-maklum saya duduk di KL. Sekali-sekala bila saya balik, saya nak semua berkumpul di rumah saya. Dan itulah yang berlaku sekarang ni, alhamdulillah. Setiap kali bila perayaan atau cuti kalau saya balik, saudara mara akan berkumpul di rumah ni. Jadi saya rasa saya kena menyambung delegasi daripada bapa saya, mak saya, nenek-nenek saya untuk naikkan kawasan rumah ni dan jaga rumah ni mengikut cara saya. Minat Hamidah turut disokong oleh ahli keluarga dan mereka turut sama teruja melihat rumah pusaka yang sudah berusia 100 tahun ini diubah suai dengan dekorasi yang unik dan bertema. Jangan kata umur 40, 50 tak boleh. Ini you punya hobi, just buat. So, jangan malu lah. Jangan malu, jangan segan. Tapi kalau boleh nak buat tu, buat betul-betul lah. Kan? Bermula daripada sikit, kita kumpulkan barang sikit-sikit. Banyak orang kata, ini banyak modal. Yes, kalau kita beli sekali memang banyak modal. Tapi kalau kita beli every month, saya jadi sebila gaji, saya order sikit. Bila dapat duit sikit, saya buat sikit. Macam tu. So, insyaAllah, alhamdulillah, benda tu akan terrealisasi sebagaimana yang ada sekarang ni lah. Jadi kalau boleh generasi akan datang, sebagaimana saya jaga rumah ni, saya nak generasi akan datang, jaga juga. Tapi dengan cara dia tersendiri. Perkongsian hobi seperti ini juga secara tidak langsung mendatangkan manfaat yang positif walaupun hanya di dalam sebuah rumah pusaka yang berwajah baru.
Pelbagai obsesi dan minat yang pelik namun membawa kebaikan kepada empunya diri. Minat mengumpul figura mainan kartun hasil daripada pembelian makanan segera ini membuatkan dia sering mengimbau kembali zaman persekolahannya. Masa tu saya bersekolah asrama di Taiping dan sebagai pelajar kita nak makan jimat, jadi makanan yang paling murah sekali di McDonald adalah set Happy Meal, mainan Happy Meal. Jadi bila beli tu dapat mainan dan saya dapati mainan Happy Meal agak berkualiti dengan harga yang sangat kecil lah, murah. Jadi macam killing two birds in one stone, maknanya beli makanan dapat mainan. Jadi mula dari situ saya teruja nak tahu mainan ataupun set yang dikeluarkan. Mengembangkan minatnya, dia terpilih untuk menyambung pelajaran ke Jepun, negara yang mempunyai segala jenis figura animasi yang hebat di Asia. Selain itu juga, Jasmine tidak melepaskan peluang mencari bermacam-macam jenis mainan. Memang akan pergi McDonald lain sebab masa sebelum ni saya tak tahu McDonald keluar mainan hari apa dan kemudian kita peka lah perkara macam tu bila dia keluar, berapa dia keluar, kadang ada 2 set, kadang ada 1 set saja dan macam cakap tadi memang kalau tak ada dekat tempat tu kita cuba tanya kawan-kawan yang maybe kawasan dia terpencil sikit ataupun macam orang tak ramai, kita minta tolong dia carikan lah. Seperti pasangan lain, Jasmine turut berkongsi hobi mengumpul ini bersama suami tersayang. Saban waktu, mereka akan menghabiskan masa bersama berkongsi idea dan mencari keunikan setiap karakter. Ada jadi negatif bila kita terlampau membazir ataupun macam sentiasa melebihkan perkara tu dari perkara-perkara yang lain lah yang penting. Jadi kalau apapun dalam kehidupan kita, kita tak boleh berlebih-lebih. Kita kena tahu had kita. Macam saya pun bukan setiap bulan saya mesti pergi beli mainan. Tak, bila saya jumpa pun kadang-kadang kalau saya rasa nak beli tapi duit saya tak cukup, saya boleh tengok je lah untuk bulan tu. Jadi bergantung kepada kita juga. Jangan terlampau taksub sampai kita lupa apa kepentingan ataupun prioriti kita lah. Kegilaan mengumpul setiap koleksi-koleksi unik ini juga boleh dianggap sebagai satu pelaburan. Hanya perlu pandai mengatur kewangan dan bijak menjana sumber pendapatan. Menariknya lagi, ia dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga dan bertemu kawan baru.